untuk siri ketiga tahun 2021. Baik, untuk Puan Siti, kita doakan semoga berjaya untuk programnya 23 dan 24 Mac nanti sebagai penyelaras, insya-Allah. InsyaAllah. Walaupun sebagai salah seorang moderator atau pembentang. Ya, nanti. saya menjadi pembentang dan saya juga akan menjadi moderator sebab bila webinar ni kan kita perlu bantu. Kita perlu ada dari segi teknikal tu perlu dibantu. InsyaAllah. Jadi nombor untuk anda hubungi kami dah tinggalkan di ruangan komen ataupun di skrin kita ni, boleh hubungi ataupun layari ikim.gov.my atau ikim.my untuk sebarang maklumat berkaitan dengan kursus kita. Terima kasih Puan Siti untuk hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih. InsyaAllah berjaya. Okey, nanti kita jumpa lagi Positif InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa hubungi 0362046320 atau 6323 itu pejabat unit program dan latihan untuk program kita tadi. Okey, dan pastinya untuk perkongsian hebahan tadi berakhir di sini dan juga mengakhiri Warna Pagi untuk edisi hari Khamis 18 Mac 2021, dan selepas ini Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Tahsinul Ibadah. InsyaAllah hari ini Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram akan bercerita tentang ataupun akan menyambung kembali pengajian matan Zubat, tapi kali ini di bab yang baru bercerita tentang zakat fitrah. Sama-sama nantikan, dan besok pula dah Jumaat dah kita kan. Sama-sama kita nantikan dan jumpa esok untuk Warna Pagi. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Negara-negara ASEAN digesa melabur dalam penubuhan pusat ASEAN bagi kecemasan kesihatan awam dan penyakit baru muncul untuk memperkukuhkan kesiapsiagaan dan keupayaan tindak cepat serantau. Sumbangan itu menurut penasihat khas kepada Perdana Menteri mengenai kesihatan awam, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, sudah tiba masanya untuk ASEAN menyokong Jepun dalam penubuhan pusat berkenaan demi manfaat rakyat dan ekonomi kumpulan 10 negara terbabit. Pada program webinar bertajuk Responding and Preparing for Natural Hazards Under the COVID-19 Pandemic, Sharing Challenges and Lessons from Malaysia and Japan, anjuran Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia Jepun, Universiti Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur, beliau berkata penubuhan pusat sedemikian amat penting memandangkan ASEAN merupakan antara rantau yang paling terkesan serta terus diancam penyakit berjangkit baharu dan yang muncul semula di samping bencana alam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP akan melaksanakan projek rintis teknologi Ritot bagi menyelamatkan dan meningkatkan jangka hayat lebihan makanan yang masih baik dan belum disentuh daripada industri perhotelan dan juga catering. Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, projek tersebut yang akan dilaksanakan di Hotel Seri Malaysia di Negeri Perlis dan Hotel Primula di Terengganu pada tahun ini bertujuan mengelakkan lebihan makanan terbabit terbazir. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapan bersempena pelantikan rakan strategi utama program Food Bank Malaysia di Putrajaya. 3 titik panas di 3 buah daerah di negeri Melaka dikenal pasti merekodkan hari tanpa hujan sehingga melebihi sebulan ekoran cuaca panas dan kering yang sedang melanda negara ketika ini. Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan berkata, sejak bulan Januari hingga 3 Mac lalu, tiada taburan hujan selama 31 hari direkodkan di Sesen Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Marodi, Kuala Linggi, Alor Gajah, Stesen Devon Estate, Jasin selama 17 hari dan Stesen Meteorologi Lapangan Terbang Melaka di Melaka Tengah selama 18 hari. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesediaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 8 Mac dalam tahun 1984, pembukaan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Jasin Melaka telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Musa Hitam.
Semasa dalam ucapannya, beliau mengumumkan bahawa pihak kerajaan akan menambah peruntukan sejumlah 220 juta ringgit untuk membiayai projek-projek di bawah bahagian latihan mara untuk 2 tahun terakhir rancangan Malaysia keempat. Peruntukan ini adalah untuk mengendalikan keseluruhan Maktab Rendah Sains Mara MRSM dan Institut Teknologi Mara ITM. Peruntukan besar ini membuktikan bahawa kerajaan mengutamakan bidang pelajaran dalam memastikan masyarakat di negara ini celik ilmu dan berpengetahuan tinggi. MRSM Jasin ditubuhkan pada tahun 1981. Perasmian tapak MRSM ini disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Muhammad Adib bin Adam pada tanggal 21 Jun 1981. Pengambilan pelajar pertama ialah pada 2 Ogos dalam tahun 1982 seramai 150 orang pelajar tingkatan 1 dan 150 orang pelajar tingkatan 2 dengan tenaga pengajar seramai 16 orang. Kini, MRSM Jasin dikenali dengan nama MRSM Tun Ghaffar Baber. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot Warna Pagi, Destinasi dan Ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. 3 pemenang setiap hari hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam duha, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira di mana jua anda berada saat ini, walau apa jua platform yang anda gunakan untuk dengarkan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Masya-Allah. Alhamdulillah. Hari ini bersama Yati untuk perkongsian aspirasi edisi Khamis. Setelah pun kita sama-sama ikuti sebentar tadi perkongsian 4 jam menerusi Warna Pagi bersama dengan Hazwan Shah dan juga Sufian Amri. Terima kasih pada mereka berdua dan insya-Allah bersama dengan Yati kejap lagi kita bakal mulakan juga menerusi rancangan tahsinul ibadah. Kita nak sambung pengajian Matan Zubaid insya-Allah untuk bab baharu. Kita akan melangkah untuk bab zakat fitrah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram insya-Allah dalam bait yang ke-450. Jom sama-sama kita bersila ataupun sama-sama kita menadah ilmu pagi ini, sama-sama buka kitab untuk sama-sama kita ulang kaji dan juga menambah lagi pengetahuan kita berkaitan dengan zakat fitrah. Ada pertanyaan persoalan boleh juga insya-Allah untuk sama-sama anda ajukan di Facebook IKIM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Saat ini jom kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu. Kita ada Rabbani dengan santun hanya di IKIM. Langit kolam dia
Islam, indahnya Islam, manisnya iman, akhlak Rasul, cerminan mulia pekertinya, hikmah dakwanya, membawa rahmat seluruh alam. Abu Talib masih enggan untuk terima nur hidayah Rasulullah, biar payah masih jua menyentuhinya hingga akhir hayatnya. Tidak sekali berputus asa untuk menuntun jalan syurga, tetapi cuba sedaya upaya demi bapa saudara, insan yang berjasa memeliharanya setelah kehilangan indahnya. Abu Talib masih enggan untuk terima nur hidayah Rasulullah, biar payah masih jua menyentuhinya. Rasulullah, biar payah masih jua menyantuninya, mulia pekertinya, hikmah dakwahnya, membawa rahmat seluruh alam. Abu Talib masih enggan untuk terima nur hidayah Rasulullah, biar payah masih jua menyentuhinya hingga akhir hayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017 388 9555.
Jangan bertangguh lagi. 017 388 9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Mavil Care adalah jawapannya. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM seperti buku Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19, Islam dan mata wang kripto, makanan antara sunnah dan sains serta banyak lagi. Dapatkan di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, cara niaga. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Carta Nasi IKIM. Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, inspirasi Emporia Islami. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang makan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi tidak akan menjadi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Dapatkan kurma ajwa aliyah yang ditanam di tanah haram Madinah dari kami SGR Sumayyah Global Resources. Layari www.kurmaajwanabi.com atau hubungi 018 310 4380. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Dengarkan IKIM di Kota Baru, Kelantan, 89.8 FM. Inspirasi Emporia Islami. Tak kira di mana anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian tahsinul ibadah yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan hari ini kita akan bersama dengan tak lain tak bukan tetamu tetap kita. Kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar IKIM untuk perkongsian kita pada hari ini. Kalau minggu lalu kita ada sesi soal jawab dan kali ini kita kembali untuk perkongsian dalam pengajian Matan Zubat. Kita dah beralih untuk bab baharu Ustaz, bab zakat fitrah. Tapi awalan ini mungkin ada sedikit mukadimah daripada Ustaz juga untuk perkongsian kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Paradi
selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Semoga menjadi jariah yang berterusan untuk kita semua di hari akhirat kelak. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghampiri bulan Ramadan. Sekarang ini berada di dalam bulan Syawal. Sya'ban, Ustaz. Di dalam bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban. Maknanya jarak antara kita dan Ramadan kurang daripada 1 bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang dinanti-nantikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana menyedari bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat pantas kita dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berada di dalam bulan sebelum Ramadan, iaitu bulan Sya'ban, persiapan itu untuk menghadapi bulan Ramadan sepatutnya telah pun bermula. Dengan kita mempersiapkan diri dengan bertaubat kepada Allah, dengan meluruskan kehidupan kita, dengan memulangkan hak-hak orang lain kepada tuannya, dengan kita memohon maaf, keampunan daripada orang lain. Dan di dalam bulan Sya'ban disebut bahawasanya adalah bulan selain daripada Ramadan yang Nabi paling banyak berpuasa. Bulan selain daripada Ramadan yang Nabi paling banyak berpuasa adalah di dalam bulan Sya'ban. Dan di dalam bulan Sya'ban, bulan yang ada disalin dan dicatatkan amalan manusia, maka baginda suka bahawasanya dalam keadaan berpuasa Nabi menghadapi bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita Ramadan yang terbaik, Ramadan yang mampu mengubah kehidupan kita. Dan insya-Allah pada tahun ini kita akan dapat kembali mengerjakan solat tarawih insya-Allah dengan lebih sempurna berbanding pada tahun yang lalu. Semoga Allah Ta'ala sampaikan niat kita dan sampaikan jasad kita untuk hidup di dalam bulan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan, dan kita nak mulakan waktu ini untuk perkongsian pengajian kita dalam bab zakat fitrah bagi bait yang ke-450. Silakan Ustaz. Kewajipan zakat fitrah adalah suatu kewajipan yang telah menjadi kata ijma' di kalangan ulama'. Tidak ada mana-mana mazhab yang mu'tabar yang mengatakan zakat fitrah itu tidak wajib ditunaikan. Secara umumnya mereka sepakat yang ada yang disebut sebagai ibadah zakat fitrah dan hukumnya itu adalah wajib dilaksanakan. Cuma perbezaannya adalah pada perinciannya. Perinciannya itu berlakulah perbezaan pandangan di kalangan ulama pada perkara-perkara yang tertentu. Bila disebut fitrah ini, fitrah ini maksudnya adalah al-khilqah. Khilqah dengan makna ciptaan, penciptaan. Sebab itu zakat fitrah ini nama lain baginya adalah zakatul abdan, zakat badan. Nama lain bagi zakat fitrah apa dia? Zakatul abdan. Mengambil
wajah tasmiyah daripada makna fitrah itu sendiri yang tadi saya dah sebutkan dengan makna penciptaan, kejadian. Pembayaran zakat fitrah yang kita lakukan itu adalah zakat untuk tubuh kita. Kalau bicara zakat sebelum ini, misalnya zakat emas perak, itu zakat untuk harta kita. Zakat binatang, ternakan, zakat untuk harta kita. Membersihkan harta kita. Perniagaan, buah-buahan, lombong dan seumpamanya, itu semua adalah zakat harta. Adapun zakat fitrah, dia adalah merupakan zakat bagi diri kita sendiri, badan kita. Badan kita. Maka ada sepotong hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya zakat fitrah itu adalah perkara yang wajib. Seperti mana yang dikhabarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Farada, Nabi telah memfardukan. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala nas. Nabi telah memfardukan pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada orang ramai. Sa'an min tamrin, satu gantang daripada tamar, ataupun satu gantang daripada syair. Siapa yang wajib ini? Atas setiap orang yang merdeka ataupun hamba, tak ada beza. Ini perbezaan zakat fitrah dengan zakat biasa. Kalau zakat biasa ni, orang hamba ni tak wajib. Tetapi zakat fitrah ini atas hamba pun wajib. Cuma yang akan keluarkan zakat fitrah itu adalah tuannya. Hadis yang saya bacakan tadi itu adalah hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan riwayat Al-Imam Al-Muslim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka mari kita mulakan bait yang pertama daripada bab ini. Kata pengarang, in gharabat syamsu tamami syahri yajib ila ghurubi yaumil fitri. Terjemahannya, jika telah pasti terbenam matahari pada hari akhir penuh Ramadan, maka wajiblah ditunaikan zakat fitrah tempohnya sehingga terbenam matahari hari raya Aidilfitri. Sambung bait syair yang kedua, ada'u mithli sa'in khairir rusli khamsatu artalin wa thulthu ritli. Terjemahannya, menunaikan segantang sebagaimana berat gantang, sebaik-baik Rasul 5 rit dan ditambah 1/3. Apabila kita bicara tentang zakat fitrah, selain daripada dalil kewajipannya, sumber hukumnya yang kita telah sebutkan tadi, perkara-perkara yang kita boleh katakan sebagai perkara asas yang perlu kita tahu bila bicara saja zakat fitrah, perkara-perkara ini perlu tahu. Apa dia? Pertama, kita kena tahu zakat fitrah ini bila waktu wajibnya. Yang kedua, kita perlu tahu zakat fitrah ini bila waktu membayarnya. Yang ketiga, berapa banyak yang perlu dibayar. Apa yang perlu dibayar, siapa yang perlu membayar, dan siapa yang perlu dibayarkan bagi pihaknya. Nampak tak? Perkara-perkara yang bila bicara saja, maknanya sebagai ilmu fardu ain, perkara-perkara ini kita kena tahu. Pertama apa? Soalannya bila. Bila wajib dan bila waktu membayarnya. Bila waktu wajibnya, bila waktu membayarnya. Kemudian soalan yang kedua, berapa? Berapa kadarnya? Soalan yang ketiga, apa? Apa yang perlu dibayar? Soalan yang keempat, siapa?
siapa yang wajib membayarnya. Ini soalan-soalan yang kalau siapa boleh jawab, maka maknanya adalah ilmu zakat fitrah dalam diri dia. Siapa yang boleh jawab separuh, maka separuh lah. Siapa yang belum dapat jawab sempurna, maka dengar pada hari ini jawapan-jawapan bagi masalah tersebut. Yang pertama kata pengarang, in gharabat syamsu tamami syahri. Perkara pertama yang dibicarakan oleh pengarang berkaitan dengan ataupun berkenaan dengan zakat fitrah, bilakah waktu wajibnya zakat fitrah? Bila? Iaitu ketika tenggelamnya matahari, sempurnanya bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ketika tenggelamnya matahari, saat sempurnanya bulan Ramadan. Bahasa yang lagi mudah, tenggelamnya matahari malam raya. Tenggelamnya matahari malam raya. Maka itulah waktu wajib zakat fitrah. Itulah waktu wajib zakat fitrah. Apa maksud itulah waktu wajib zakat fitrah? Maksudnya, sesiapa yang hidup pada waktu itu, pada waktu tenggelamnya matahari malam raya dia hidup, maka dia wajib membayar atau dibayar zakat fitrah. Satu orang dia hidup bulan Ramadan. Sebelum tenggelam matahari malam raya dia meninggal dunia. Adakah dia wajib dibayarkan zakat fitrah? Tidak. Tidak kan? Tak. Memakai kaedah tadi, wajib itu bila dia hidup semasa tenggelamnya matahari malam raya. Anak dilahirkan sebelum tenggelam matahari malam raya. Adakah ayah wajib membayarkan zakat fitrah bagi anak tersebut? Wajib. Wajib kerana ketika tenggelam matahari anak itu sudah hidup, sudah keluar daripada perut ibunya. Seorang meninggal dunia lepas tenggelam matahari, maknanya malam raya meninggal dunia. Adakah wajib dia membayar zakat fitrah ataupun dibayarkan zakat fitrah bagi pihaknya? Wajib. Wajib. Kerana apa? Bila dia meninggal malam raya, maknanya masa tenggelam matahari dia hidup. Maka wajiblah dia membayar zakat fitrah. Soalannya, macam mana dia nak bayar zakat fitrah? Dia kan dah meninggal dunia. Dia kan sudah meninggal dunia. Sedangkan dia tidak membayar zakat fitrah lagi sebelum meninggalnya ia. Maka bila kita kata wajiblah dia membayar zakat fitrah, maksudnya hendaklah diambil daripada harta pusakanya dan dibayarkan zakat fitrah untuknya. Sebagai apa? Sebagai pembayaran yang tertunggak. Oleh kerana dia meninggal dunia, sebelum sempat melunaskannya, maka tugas warislah untuk melunaskan pada bagi pihak si mati tersebut. Kemudian pengarang ada menyebut perkataan sehingga tenggelamnya matahari hari raya pertama. Hari raya pertama. Sehingga tenggelam tu adalah waktu apa? Waktu tunai. Tenggelam matahari malam raya adalah waktu wajib. Sehingga tenggelamnya matahari itu adalah waktu yang dianggap pembayaran itu adalah tunai. Adalah apa? Tunai. Adalah tunai. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau seseorang itu dia tangguhkan, dia lewatkan, bayar zakat fitrah, sehingga membawa kepada tenggelamnya matahari hari raya pertama, masih lagi dia tidak membayarnya, maka dia berdosa. Dia sama macam orang
yang tangguhkan solat sehingga waktu habis. Maka begitulah juga orang ini, dia tangguhkan bayar zakat fitrah, sehinggalah waktu habis. Maka pada ketika itu dia berdosa. Berdosa itu adalah kalau dia menangguhkan itu tanpa uzur, tanpa ada keuzuran. Kalau ada keuzuran, maka penangguhan itu tidak menyebabkan dia berdosa. Kalau satu orang bayar zakat fitrah lepas tenggelam matahari pada hari raya pertama, dia dikira membayar zakat fitrah tapi secara qada. Kalau kita nak kira bayar tunai, pastikan jangan lewat sehingga tenggelamnya matahari pada hari raya yang pertama. Sekiranya berlaku sedemikian, maka kita dikira qada dan berdosa sekiranya perbuatan itu berlaku tanpa uzur. Bila kita bicara tentang waktu-waktu zakat fitrah ni, pertama dia ada waktu harus. Waktu harus bayar zakat fitrah. Waktu sudah boleh untuk bayar zakat fitrah. Bahasa ringkasnya apa tadi? Waktu harus. Waktu sudah boleh membayar zakat fitrah walaupun waktu sebenar belum masuk adalah bermula daripada tenggelamnya matahari 1 Ramadan. Tenggelamnya matahari 1 Ramadan adalah waktu harus untuk membayar zakat fitrah. Waktu sebenar yang wajib tadi kita dah sebut dah, iaitu tenggelamnya matahari malam raya. Namun dia boleh dibuat awal daripada itu. Seperti mana yang orang kita duk buatlah sekarang ni. Di tengah-tengah Ramadan, pembayaran zakat fitrah itu sudah apa? Sudah bermula. Sudah bermula. Itu waktu harus. Waktu wajib adalah tenggelamnya matahari pada malam raya. Waktu haram. Yang ketiga, waktu haram bayar zakat fitrah apabila tenggelamnya matahari hari raya pertama. Waktu makruh membayar zakat fitrah adalah apabila sudah didirikan solat, sudah diucapkan takbir, dia belum lagi bayar zakat fitrah, maknanya dia bayar lepas mayang. Perbuatan membayar zakat fitrah lepas mayang sah, dikira tunai, tetapi hukumnya adalah makruh. Dan waktu yang afdal, waktu yang bagus, waktu yang afdal untuk membayar zakat fitrah dinyatakan dalam kitab wa yusannu ikhrajuha yaumal 'idi qabla salatihi. Disunatkan mengeluarkan zakat fitrah pada siang hari raya pertama sebelum solat. Berdasarkan sepotong hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya dilaksanakan, dibayar zakat fitrah itu sebelum orang ramai keluar pergi mengerjakan solat hari raya. Justru itu, maka kalau satu orang tu dia boleh bayar zakat fitrah pagi raya, dia buatlah. Tapi biasanya tak boleh. Biasanya tak sempat. Biasanya tidak berkesempatan. Yang biasa kita lihat, bayar zakat fitrah pagi subuh. Hari raya itu adalah sahabat-sahabat kita daripada Pakistan, daripada Bangladesh, daripada maknanya daripada benua Hind. Mereka membayar zakat fitrah beratur pada pagi raya. Pada pagi raya kerana
ada perbezaan dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i daripada segi waktu untuk membayar zakat fitrah. Maka daripada apa yang saya sebutkan tadi, dapatlah diketahui 5 waktu bagi perkara membayar zakat fitrah. Kita ada waktu harus, waktu wajib, waktu afdal, waktu makruh dan juga waktu haram. Pastikan paling kurang kita membayar zakat fitrah sebelum sampai waktu haram. Itu paling kurang lah. Jangan sampai mencecah waktu haram, kita belum lagi membayar zakat fitrah. Baik, Alhamdulillah dah digaris dah 5 hukum tadi. Dan untuk rakan pendengar, kita ada sambungan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM. Bagi yang mengikuti perkongsian ini di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang zakat fitrah ini. Teruskan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom jana pendapatan bersama dengan sertai tim Wildan. Layari www.susuwildan.com untuk info lanjut. Jom bekalkan anak anda Wildan Susu Kambing untuk ceria sepanjang hari. Hubungi 019-965-3166 untuk info lanjut. Dan Alhamdulillah waktu ini kita masih lagi bersiaran menerusi perkongsian tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk perkongsian kita dalam bab zakat fitrah. Tadi kita dah kongsikan tentang hukum waktu, waktu-waktu untuk bayar zakat fitrah, ada harus, wajib, afdal dan juga makruh dan juga haram. Dan kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita, silakan. Yang kedua, berapa kadar yang perlu dikeluarkan? Di dalam kitab ini disebut kadar menggunakan timbangan yang dikenali pada zaman ini.
pada zaman itu, pada zaman ketika kitab ini dikarang. Maka disebut dalam kitab ini, hendaklah membayar itu seumpama satu gantang Rasulullah. Satu gantang sebaik-baik Rasul. Jadi satu gantang sebaik-baik Rasul maksudnya apa? Sebanyak kadar sukatan gantang yang digunakan pada zaman Rasulullah. Maka sebanyak kadar itulah yang perlu dikeluarkan pada zaman ini sehingga hari kiamat. Bagi melaksanakan perkara ini sudah tentulah maklumat tentang sukatan gantang Rasulullah itu perlu ada. Perlu kita ketahui. Maka ulama telah membuat kajian dan telah membuat ijtihad. Keluarlah hasil seperti yang dalam kitab ini, iaitu satu gantang itu kalau daripada segi timbangan ritelnya sama dengan 5 ritel dan 1/3 ritel. Menggunakan ritel ataupun timbangan ritel yang Iraq. Kalau ukuran daripada segi raupan tangan manusia, wahuwa bil ahfan, kalau kita nak ambil sukatan secara lebih kurang, apa kita panggil apa ni, dua tapak tangan ini, maka dia adalah bil ahfani qaribu arba'i yadai insan. Maka dia itu sama dengan 4 raupan, apa dipanggil? 4 tangan kat sini. tadahan tangan. Kalau kat kitab ni kata kepul tangan, Ustaz. 2 kepul tangan. 4 kepul tangan. 4 tadahan tangan ni. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Itulah dia. Itulah kadarnya. Arba'u dalam kitab menggunakan perkataan apa? Qaribu wa huwa bil ahfani qaribu arba'i yadai insan. Lebih kurang 4 daripada tadahan tangan seseorang. Dalam kitab yang lain menggunakan perkataan arba'u hafanatin bikaffai rajulin mu'tadilil kaffai. 4 tadahan tangan menggunakan 2 tapak tangan seorang lelaki yang tapak tangan dia itu sederhana besar, tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. Ini yang disebut dalam kitab. Adapun bagi kita yang di negara ini, kadar tersebut ma'ruf. Setiap tahun akan dimaklumkan berapakah kadar yang sepatutnya kita keluarkan. Apa? Jadi apa yang sepatutnya dikeluarkan, kita baca bait syair yang seterusnya, wajinsuhul qutu minal mu'asyari ghalibi quti baladil mutahhari. Terjemahannya, jenis zakat yang dikeluarkan ialah makanan asasi yang mengenyangkan daripada al-musyasyar, daripada makanan ruji negeri. Al-mu'asyar daripada makanan ruji negeri, iaitu pembayar zakat atau barang dibayar zakat untuknya. Saya ringkaskan, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, yang sepatutnya dibayar zakat fitrah adalah makanan ruji. Makanan ruji tempatan. Kalau misalnya Malaysia, makanan ruji, makanan kita makan setiap hari yang merupakan asas ataupun makanan utama, nasi, adalah beras, adalah nasi. Maka beraslah yang wajib kita keluarkan bagi zakat fitrah. Ada perkataan dalam bait syair tadi al-mu'asyar. Al-mu'asyar itu maksudnya makanan yang wajib dikeluarkan zakat 1/10. Sebelum ini kita dah belajar dalam bab zakat tanaman. Apakah jenis-jenis tanaman yang wajib dibayar zakat 1/10? Maka telah diterangkan syarat-syaratnya. Tanaman itu hendaklah makanan asasi. Tanaman itu adalah makanan yang boleh dikeringkan, yang boleh disimpan, yang menjadi makanan asasi pada waktu normal, bukan pada waktu darurat. Itulah yang dimaksudkan dengan mu'asyar.
Kalau kita boleh ringkaskan dalam konteks negara kita, maksudnya adalah beras. Maksudnya adalah beras. Namun yang kita bayar setiap tahun semenjak berpuluh tahun menggunakan duit, ini adalah berdasarkan mazhab lain. Setelah jawatan kuasa fatwa negara kita berbincang pada tahun tertentu, maka bersetuju bahawasanya boleh dibayar menggunakan wang berdasarkan taklid mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik misalnya. Maka kita yang bayar setiap tahun, ilmu itu kena ada. Maksudnya paling kurang walaupun kita membayar duit, tapi kita kena faham yang mazhab Syafi'i yang sebenarnya adalah membayar dalam bentuk beras. Kalau orang dulu-dulu, begitulah yang dilakukan. Jadi kalau ada orang dia nak bayar beras contohnya, saya tak nak bayar duit, adakah boleh? Boleh. Pulang pada dia. Sebab itulah asalnya daripada mazhab Al-Imam Syafi'i, zakat fitrah wajib dibayar qut, iaitu makanan asasi. Tidak memadai membayar dalam bentuk wang. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kita sambung lagi atau kita nak raikan soalan macam mana Ustaz? Soalan. Baik. Kita akan raikan soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita di talian FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112904004. Kita nak mulakan daripada soalan sahabat kita ini di WhatsApp IKIM Ustaz. Kejap ya. Soalannya adalah Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya kata, apakah hukum apakah hukum kalau seseorang itu membayar zakat fitrah banyak kali untuk orang lain? Contohnya, seorang anak dah bayar zakat fitrah untuk ibunya, tapi anak-anak yang lain pun bayarkan zakat fitrah untuk ibu yang sama. Boleh ke Ustaz? Zakat fitrah ada kadarnya. Sama ada kita kadar menggunakan beras atau kita kadar menggunakan wang, tapi ada kadarnya. Kewajipan setiap orang hanya satu sahaja. Maksudnya, kalau makanan satu gantang sahaja. Kalau wang misalnya Kuala Lumpur RM7, maka itu sahaja. Kalau seseorang itu membayar lebih daripada yang wajib, sama ada dia bayar untuk diri dia ataupun dia bayar untuk orang lain, selebih itu akan mendapat pahala sunat, bukan mendapat pahala zakat. Pahala zakat hanya dikhususkan untuk kadar yang wajib sahaja. Dengan catatan, kalau seseorang itu membayar zakat fitrah untuk ibunya, dalam keadaan ibu itu sebenarnya mampu, mereka perlu meminta izin dahulu. Meminta izin dahulu daripada tuan tubuh, dan apabila ada izin itu barulah membayar bagi pihak mereka. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kiranya kalau dah lebih daripada sekali tu macam sedekah lah Ustaz kiranya. Dia akan jadi sedekah. Baik. Seterusnya soalan daripada sahabat kita Nur Arfah. Bagaimana jenis beras Ustaz? Adakah mengikut jenis beras yang kita makan sebaiknya Ustaz? Tanggungjawab wajib bagi zakat fitrah adalah jenis beras yang digunakan secara umum di tempatan. Apa jenis beras? Super A, Super B dan seumpamanya, maka beras jenis itu yang wajib dibayar. Maknanya apa? Maknanya tak boleh kurang daripada itu. Kurang tak boleh. Tetapi kalau seseorang itu dia membayar zakat fitrah lebih daripada yang dituntut. Yang dituntut adalah beras standard yang digunakan oleh umum. Bukan yang beras dia makan, yang umum orang makan. Tetapi dia bayar zakat fitrah menggunakan harga beras yang lebih mahal. Misalnya basmati ke, beras wangi ke, beras Thailand ke, yang lebih mahal misalnya. Maka adakah boleh? Boleh. Kerana dalam bab zakat ni dia bayar jenis yang lebih boleh. Tapi jangan jenis yang sepatutnya grade A dia bayar grade B, maka tidak boleh. Dan sekarang ini pun sudah ada galakan daripada pejabat zakat, lembaga zakat dan seumpamanya memberi galakan untuk membayar lebih.
dengan nilai misalnya basmati. Mungkin RM14, mungkin RM21. Itu terpulang kepada sesiapa yang mahu melaksanakannya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Kim Ustaz. Kata anak perempuan sahabat kita ni belum berkahwin dan sudah bekerja. Zakat fitrah untuk dirinya ditanggung sendiri atau masih di dalam tanggungan bapanya sebagai wali Ustaz? Kaedahnya, sesiapa yang kita wajib menanggung nafkahnya, maka kita juga wajib menanggung zakat fitrahnya. Sekali lagi, kaedahnya seseorang yang kita wajib menanggung nafkahnya, maka kita jugalah yang wajib menanggung zakat fitrahnya. Maka anak yang sudah bekerja, sudah dewasa, daripada segi kaedahnya tidaklah wajib ditanggung nafkahnya oleh ayahnya. Membawa kepada pemahaman bahawasanya tidaklah zakat fitrahnya wajib ditanggung oleh bapanya. Bahkan apa? Bahkan bapa tidak boleh membayarkan zakat fitrah anak tersebut, melainkan diizinkan oleh anak tersebut. Kerana asalnya anak tu perlu bayar sendiri. RM7 je. Gaji sebulan berapa? Adakah tidak mampu untuk membayar sekadar RM7? Bahkan anak-anak yang di universiti yang belum bekerja tetapi ada lebihan wang, maka mereka pada asalnya wajib membayar zakat fitrah sendiri, bukan ditanggung oleh ibu ayah secara khusus. Bahkan sesiapa yang mempunyai lebihan wang ataupun dipanggil kaya dalam bab zakat fitrah, dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dengan duitnya sendiri. Kalaulah ayah ingin membayarkan bagi pihaknya, itu perlu dimaklumkan dan diizinkan daripada pihak tersebut, barulah sah pembayaran zakatnya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada satu lagi soalan, saya kira soalan terakhir daripada Afizan Osman Ustaz. Kata, Assalamualaikum Ustaz, adakah pahala yang diperolehi berbeza bagi setiap waktu bayar zakat yang berbeza tadi Ustaz, yang harus wajib, afdal dan sebagainya itu Ustaz? Bila diletakkan martabat-martabat sesuatu ibadah, contohnya satu orang dibayar waktu makruh, sudah tentulah tak sama. Sudah tentulah tidak sama kalau dibayar pada waktu afdal. Sebab bila sebut je waktu afdal, di sana ada nilai tambah yang pahalanya tak sama kalau dibayar pada waktu makruh. Yang dibayar pada waktu haram, apatah lagi. Kalau waktu haram tu tak dapat pahala. Dia hanya sekadar melunaskan kewajipan, tetapi daripada segi pahalanya tidak ada. Jadi sudah tentulah perbezaan waktu, khususnya waktu makruh itu. Pada waktu makruh itu, maka dia sangat berbeza pahalanya berbanding bayar pada waktu harus dan juga pada waktu yang sunat. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz pencerahan. Dan kita sampai ke hujung Ustaz. Sebelum mengakhiri, kita tutup dengan sedikit kesimpulan daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Bila kita sebut perkataan fitrah, maka itulah sebenarnya asal manusia daripada segi akalnya, daripada segi tubuh zahirnya, daripada segi isi hatinya. Bila seseorang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan fitrah, walaupun nampak bibirnya mengukir senyuman, tapi jiwa dan hatinya meronta-ronta tidak bersetuju, maka kembalilah kepada fitrah, maka kita akan menjadi tenang, insya-Allah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Dan insyaAllah minggu hadapan kita bakal kembali untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz dalam bab zakat dan zakat fitrah, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.